Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Imam, seterusnya muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat menyambung pelajaran kita tentang hak jiran, di mana jika hak ini dijalankan dengan betul, maka jurang kemiskinan dan kesusahan itu dapat dirapatkan, tidaklah terlalu luas sangat antara sesama kita ini. Di minggu lepas, tuan-tuan, kita telah sebutkan bahawa hak jiran ini bukanlah hanya ketika mereka ini lapar saja. Bukan hanya kita beri makanan ketika mereka ini kelaparan. Bahkan Nabi SAW memesan, terutamanya di dalam hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu, mana Nabi mengatakan, bila kamu memasak makanan, maka banyakkanlah kuahnya. Jadi di sini kita dapati bahawa walau tidak lapar pun, walau tidak terdesak, tidak apa-apa pun, kita digalakkan untuk memberi kepada jiran kita. Walaupun kuah saja pun, walaupun hidangan itu bukanlah kita kata kelas tinggi sangat, hanya madai dengan kuah pun disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar, membuktikan pada kita bahawa hak jiran ini bukan bila kepik terdesak, bila apa-apa saja. Bahkan hari-hari biasa pun tak ada kepik, tak ada terdesak apa pun, kita disarankan untuk memberi kepada jiran kita seperti mana yang disebutkan dalam hadis Abu Dzar yang telah kita baca pada minggu lepas ini. Jadi ramai di kalangan kita ni dia wasa batu jiran ni masa perlu, masa kepik je. Itu nak kena kikis, nak kena buang daripada kepala otak kita. Mana dia dak kepik, dia dak susah, dak apa lah, kita dak olah pun dak apa, kita tunggu dia susah dan keadaan desak, keadaan apa-apa baru kita tolong. Ini tidak kena dengan apa yang kita baca pada minggu lepas. Kerana Nabi memesan kepada Abu Dzar ni supaya banyakkan makanan kita, walaupun jiran kita tidak desak pun, walau jiran kita tak kepik pun, tak apa, kita olah juga. Dan inilah amalan yang dibuat oleh masyarakat kita dulu-dulu yang kita tengok di peringkat kawasan negeri kita ni hidup sangat dulu. Utamanya kita kata hari-hari tertentu lah, hari Jumaat umpamanya, adalah yang olah paling kurang pun sepinggang dua, piring dua. Mereka bila meleh je ayam kapung, mereka tak lupa olah pada jiran tepi rumah. Ayam kapung meleh hitik ramai dulu, milih mitik air, meleh hitik serati. Makna adalah bahagian jiran yang akan diberikan dihola. Terutamanya ini menjadi tradisi yang hidup dulu. Hari ini pupuh payah nak jumpa cari dah apa benda masalah yang kita tengok hari ini. Adakah kemajuan menyebabkan hancur habis akhlak-akhlak yang baik dulu? Adakah kebendaan menyebabkan jadi bakhil kita,
Jadi seolah-olah piti payuh ke guana learning ini semua memerlukan pada muhasabah. Kerana kita pernah melalui suasana Allah menghala ni yang berlaku tuan-tuan. Terutamanya di petang-petang hari. Sengaja jiran buat makanan petang hari. Tak kira mereka ni bolong pun tak apa dah. Dalam pun dak buat jenis mewah-mewah, bolong je amang dulu. Bolong sagu. Dah setengah-setengah kita bolong pun tak tahu apa benda bolong. Bolong pun tak kenal apa benda bolong tu sendiri tak tahu. Perangai bolong tapi bolong tak kenal apa benda. Itu yang kita katakan dulu. Walau buat bolong apa siapa juga bolong sagu tu makna ia ada kepada kualiti orang. Dalam orang jenis molek zaman dulu, anak butir jenis molek dalam tu menyebabkan hidup perangai berbaik-baik, Allah mengolok sesama jiran, hidup dengan subur pada masa dulu. Yang keadaan mereka bukan orang kaya sangat kalau kita tengok dari segi kemampuan ya. Lalu pada malam ini tuan-tuan yang kita nak tengok malam ni ialah sempadan ukuran untuk jiran tu setara mana. Ada setengah di kalangan kata jiran duduk depan rumah je. Duduk 2-3 hotel belakang tu dak jiran dah, kita dak kenal dak pergi mari dah. Dia pun dak aja jumpa kita. Dia lalu jalan lain, kita lalu jalan lain. Lorong dia dak serupa dengan hak kita. Jadi, guana kedudukan ukuran dari sudut jiran tu. Macam mana para ulama kita menentukan jiran ni orang guana yang sebenarnya. Yang dipanggil sebagai jiran kita, yang dituntut supaya kita melakukan kebaikan Allah sesuatu yang baik kepada jiran kita ini. Jadi kalaulah kita tengok dalam masalah ini memanglah terdapat banyak pendapat. Ada banyak pendapat menentukan jiran ni ukurannya macam mana. Kita tahulah jiran ni disuruh buat baik. Suruh tolong mereka sama ada hak kepik ke ataupun hak senang pun. Tapi kita nak tahu juga setara mana keluasaan ukuran jiran itu. Dari mana ke mana baru dipanggil jiran ni. Ada ke sekadar depan rumah kok itulah jiran. Ataupun juga duduk di muka tangga kita itulah jiran. Ataupun ada di belakang, hak tepi, hak kiri, hak kanan, hak itulah jiran kita. Kalau hak duduk rumah pelik pula, ada kau hak depan rumah saja ke hak atas rumah pun jiran juga. Jadi inilah yang kita nak bincang pada malam ini, setara mana ukuran bila dipanggil jiran ini, maka sempadan dia ukurannya setara mana baru dipanggil sebagai jiran kita ini. Jadi dalam masalah ini kita dapati terdapat banyak pendapat. Apa sebab masalah ini ia jadi banyak pendapat? Kerana tidak terdapat hadis yang sabit dalam masalah ini. Itulah pujanya situ. Oleh kerana dalil Quran hanya suruh kita buat baik pada jiran. Wal jaril junubi, itu dengan jiran hak tepimu. Muna buat baik selain daripada buat baik pada mak ayahmu. Selain daripada buat baik pada kaum kerabatmu, disuruh juga kita buat baik dengan jiran tepimu. Lalu tidak diterangkan setara mana jiran tepi kita ni orang guana. Atas asas inilah bila kita cek pula kepada hadis Nabi SAW, tidak ada juga peruntukan yang memberitahu dengan tepatnya bagaimana jiran itu diukur. Walaupun terdapat 2 buah hadis dalam masalah ini, namun ianya tidak sabit untuk dijadikan hujah di kalangan para ulama kita. Jadi kita tengok dulu pandangan para ulama dalam masalah ini, apa kata mereka bila kata jiran itu ukurannya macam mana.
Pandangan sebahagian sahaja, bukan ramai, sebahagian saja. Sebahagian ulama mengatakan bahawa jiran ialah orang yang mau dengar yang memanggil. Kalau dia panggil mau dengar, tu lah jiran. Dia kalau orang kadang keadaan panggil kita, ada nak uwi benda-benda, ataupun juga panggil untuk nak khabar sesuatu, dia laung dari rumah dia tu, kita dengar. Ini pandangan sebahagian, iaitu dengan suara kita dapat tentukan bahawa dia jiran kita ke tak. Kalau dia panggil dengar, makna dia memanglah suara memanggil ni dia beza antara seorang dengan seorang. Jenis suara kuat, tu maknanya memanggil jauh pun dengar. Jadi kalau kita tengok di sini, jumlah mereka ini tidaklah ramai sangat. Kerana sepelaung suara ni bukanlah jauh sangat. Sepelaung, kalau kita berteriak, kalau kita akak suara, kalau kita minta tolong, kalau kita kecemasan, hak dengar suara kita ni, bukanlah siapa sekapung, suara guana sangat kita ni. Ambak babi pun tak bunyi sekapung, tak sok dengan nak panggil orang ni. Kita kata bahawa ianya tidaklah ramai sangat. Kalau kita pakai ukuran, maknanya kita boleh dengar bila dipanggil. Maka ini pandangan yang mengatakan jiran-jiran ini ialah bila dia panggil kita, kita boleh dengar teriakan dan panggilan dia tadi. Jadi hari ini memanglah kalau ikutnya orang tak panggil dengan mulut dah. Hari ini main geruk belaka kejiranan hari ini. Tak ada main dah keluk dengan mulut ni, tak ada main apa dah. Masing-masing berubah kok geruk belaka dah hari ini. Jadi tentulah satu taman perumahan tu seolah-olah berjiran belaka. Hak mati gelak setamang tahu belaka, moga geruk tula belaka. Hak mana nak turun Mekah tahu, moga geruk tula. Hak mana naik rumah banjir. Hak mana air naik masuk pas dalam rumah, boleh tahu moga geruk tula je, bukannya orang yang jauh. Samalah juga mana dia ada kebocoran paip tepi jalan, mana pula api pokok terbalik jadi putus, ada api. Orang tahu hari ni kerana geruk ada. Jadi kalau kita tengok pada pandangan laung ini, hari ni orang tak laung dah. Payah dia nak cari laung supaya tazeng duk panggil. Tazeng duk panggil kenatang duk laung dah. Ada dah learning. Jenis bahasa tazeng orang dak buat dak. Jadi kalau dilihat di sini, mereka ini boleh meminta bantuan, boleh berinteraksi, boleh berhubung. Jadi atas asas ini maka lebih luas lagi lah jiran hari ini kerana adanya geruk ni. Mungkin ada geruk boleh berhubung banyak lalu kita. Jadi dalam kawasan penempatan kita semua boleh tahu apa benda perkembangan yang ada. Otok Imam Bangkawi 4 hari dah duduk di hospital. Tu maknanya orang boleh tahu belaka. Program di sejik kita ceramah sempena Ma'at Hijrah, habis semua tahu sebutir kawasan tu, boleh tahu belaka muka geruk tula. Samalah juga ada kutipan bantuan apa-apa yang berkait dengan ahli geruk yang berdekatan. Maka hari ini kita lihat bahawa konsep waktu kita mengenal antara satu sama lain ini mula luah. Mana kalau ditafsirkan dengan laung tadi nampak kurang praktikal dah. Moga jiran hari ni hak laung suara ni tak ada mana dah. Tak ada mana dah hak laung suara hari ni, masing-masing duk main geruk belaka dah. Pada hari ni pandangan pertama yang kita tengok dari sudut kewajaran bahawa jiran itu diukur dia bila kita panggil dia dengar, ataupun dia panggil kita dengar, yang kurang munasabah dengan sistem kehidupan hari ini yang mula
menggunakan alat-alat tang dan grup ini untuk berhubung sesama jiran tadi. Kita tengok pandangan yang kedua pula tuan-tuan. Pandangan yang kedua mengatakan jiran ini ialah orang yang mendengar qomat semayang. Jadi kalau orang qomat semayang tu dia dengar. Jadi kalau tengok orang ni kok, maknanya tak jauh mana lah. Moga qomat ni tahu sajalah. Dia bukannya kuat sangat. Qomat bukan macam bang berdaun. Dia qomat ni, kalau kita qomat, jiran kita dengar sutir dua. Tu memayang dah tu nampak qomat dah tu. Tu makna kalau mu qomat. Kalau jenis tak memayang, tak qomat langsung, tu pakat tak ada jiran lah. Mu gedak aja dengar qomat. Mayang kedok pun tak tahu. Ini yang kita kata bahawa orang yang dikira berjiran dengan masjid ialah orang yang mendengar iqamah di masjid. Kerana hadis Nabi SAW, tidak ada mayang bagi jiran masjid kecuali di masjid. La salata li jaril masjid illa fil masjid. Tak ada mayang jiran sejid kecuali mayang sejid. Tak ada mayang bukan dokso. Dok mayang makna dok sempurna. Dok rumbu pahala. Itu maksud tak ada mayang situ. Dia yang ada faham. Dok mayang situ maknanya dok pakar langsung dok. Mayang pakar lagi. Cuma dari sudut fadilah, dari sudut kesempurnaan, maka mayang di sejid adalah lebih berbanding dengan mayang di rumah dia. Jadi dapat kita faham sini bahawa ukuran dengan qomat mayang ini, dia tidak boleh nak diukur dengan tepat mengenai jiran kita ni. Kerana ukuran ini tahu sajalah. Kerana setengah orang mayang tak qomat pun. Kalau jiran sejid boleh jadi. Dia dengar sejid itu qomat. Dan kalau jiranmu, mu biasa dengar qomat dia. Mu duduk tepi rumah jiranmu, mu nak dengar dia qomat. Mu nak dengar ke? Ada, dia qomat. Tak ada dengar langsung. Itu tak ada jiran lah hamba ni tak. Mungkin hamba tak aja dengar pun. Qomat tepi. Jadi persoalan ukuran dengan qomat mayang ni pun nampak kelabu juga dalam hal ini. Tidak jelas macam mana ukuran tadi nak dibuat. Kecuali untuk jiran sejid bolehlah. Kita kata hak mana dengar qomat, bermakna dia adalah jiran masjid. Maknanya kalau dia tidak pergi juga semayangnya tidak sempurna, bukan tidak sah. Semayang dia fadilah yang banyak kurang daripada semayang dia tadi ini. Pandangan yang ketiga tuan-tuan, bagaimana nak menentukan jiran ini? Pandangan ketiga mengatakan bahawa sempadan jiran ini 40 buah rumah daripada segenap penjuru. Ini pandangan tiga ini. Kalau kita tengok dia mengukur dengan jumlah, dia mengukur dengan jumlah di sini. Itu untuk nak mengenali jirannya ialah dengan melihat kepada 40 buah rumah. Mak ada hak belah depan, belah kiri, belah kanan, belah belakang. Mak ada hak duduk pelik bawah, pelik atas tu semua 40. Dan pandangan ini adalah pandangan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, dan pandangan Imam Auza'i dan juga Imam Ibn Shihab Az-Zuhri, dan juga pandangan ini dibuat oleh Al-Imam Al-Hasan Basri. Dia bukan barangan juga. Pandangan 40 buah rumah ni bukan barangan. Ada di sebaliknya orang yang hebat, nama-nama yang besar dalam agama kita ni mengatakan bahawa jiran ialah 40 buah rumah, kiri kanan belakang depan atas, yang mana kesemuanya itu adalah pandangan yang kita kata berdasarkan dengan sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Nabi, walau tidak sabit sebenar untuk dibuat hujah, tapi ada sandaran. Dalam hal ini menyebabkan kita kata pandangan ini sangat popular. Pandangan 40 ni popular. Jadi 40 buah jiran umum. Dia main masuk gerbang
boleh 12 kilo. Lembu kurus kekek. Nak bagi guana 40 je kan gitu. Kalau ada 12 kilo, nak wi berapa ratus kering seorang. Ya, nak wi dadu 4 segi suti-suti seorang. Dak gamuk ni. Di dalam keadaan begini kita kata ada hari ini memanglah bila kita sebut tentang jiran 40 buah rumah, dia adalah suatu yang sangat-sangat perlu diberi perhatian lah. Paling kurang ada kegembiraan apa-apa perlulah dikongsikan sama dengan 40 buah rumah ini, kalau lah ianya dalam kerangka kemampuan kita lah. Jadi tuan-tuan, kalau kita tengok di sini bagaimana hak untuk berjiran ini 40 buah rumah daripada segenap penjuru, yang mana ianya telah pun kita sebutkan dalam persoalan ini adalah berdasarkan kepada riwayat Al-Imam Abu Ya'la, hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, haqqul jari arba'una daran hakadha wa hakadha wa hakadha wa hakadha, yaminan wa shimalan wa qaddam wa khalf. Itu kata Nabi, hak jiran. Hak jiran itu adalah 40 buah rumah, belah ni, belah ni, belah ni, belah ni. Iaitu merujuk kepada belah kanan, belah kiri, belah depan dan belah belakang. Kalau hari ni kau belah atas pula. Belah atas pula. Hari ni rumah flat. Rumah flat 40 ti atas. Ya. Tengok kau sayu rumah. Oh, tengok ngepiah dak apa lagi. Tengok ngesokok pakai jatuh lalu sokok. Dak ada lekat muka lenggok tinggi bedak. Dak ada nak tengok molek sokok jatuh. Kau go tinggi. Ana tak di 40 hak duduk atas. 40 hak duduk bawah. Jiran jugalah tu nak kata mana. Mun berkongsi bangunan sama. Berkongsi tempat parking sama je. Berkongsi tempat mayang sama surah. Berkongsi kita kata air hak tula. Kumbahan pun yang turun pun lebih kurang je. Dengan bangunan yang sama, lift yang sama. Kita dapat tiap mereka ini boleh hidup dengan jiran yang kita berpuluh-puluh rumah di atas. Berpuluh-puluh rumah di tepi, di bawah. Mereka boleh hidup dalam keadaan harmoni. Ini suatu pembaharuan dalam kehidupan kita. Yang dulu tak ada mainan gini. Dulu sebuah keluarga, sebuah rumah, tak ada hak duduk atas, duduk bawah, tak ada. Jarang hak ada lah. Payah nak cari hak main duduk bawah, duduk atas ni jarang. Zaman dulu. Kecuali kalau ada pun piramli. Tahu? Kalau ada ibu mertua aku duduk bawah rumah. Tahu? Tu duduk bawah rumah ya. Tu. Tu kerana dia kata tak ada tempat sangat. Sewa bawah rumah. Jadi learning mainan hari ni. Hak duduk atas pun ada, hak duduk bawah pun ada juga. Jadi pada hari ni yang kita kata ianya suatu perubahan yang mengajak pada kita supaya lebih bertoleransi. Biar boleh mudah cara, mudah kira lah. Jangan buat payah basa duduk ramai-ramai kita ni. Nak kena bertolak ansur sikit seorang. Masing-masing hidup harmoni. Kerana kita berkongsi tempat yang sama, bangunan yang sama, kita kata yang memerlukan kepada berlapang dada dalam skala yang lebih besar lah. Kalau tak tahan duduk rumah gitu, ya memang jadi huru-hara. Kalau tak tahan duduk tempat ramai gitu, boleh jadi huru-hara, kelahi boleh jadi. Boleh jadi tak tegur siapa. Boleh jadi tak kenal mengenal. Boleh jadi dendang berdendang tu. Tu yang kita kata hak ini memerlukan kesabaran yang sangat tinggi bila berada di tempat yang sedemikian, tuan-tuan. Jadi hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini yang memang kita sedia maklum tidak sabit hadis itu. Itu yang menyebabkan hadis 40 rumah ini tidak boleh nak dibuat hujah pemutus dalam masalah ini.
Oleh sebab kerana dia tidak sabit molek hadis ini, semacam mana riwayat Imam Tabarani daripada Ka'ab ibn Malik radhiyallahu anhu, qala atan nabiyya rajulun faqala ya Rasulullah inni nazaltu fi mahalla bani fulan wa inna ashaddahum li adha aqrabuhum li jiwaran. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر وعليا رضي الله عنهم يأتون المسجد فيقولون على بابه فيصيحون ألا إن 40 دارا جار ولا يدخل جنة من خاف جاره بوائقه. Itu hadis yang menyebut 40 juga ni. Hadis yang kedua, yang hadis Ka'ab bin Malik juga. Jadi masalahnya tidak sabit. Jadi seleknya situ. Jadi periwayatan tidak sabit. Riwayat Abu Ya'la tadi pun tak boleh nak buat hujah. Ini riwayat daripada At-Tabarani pun sama juga. Riwayat tak boleh harap. Jadi oleh masalah ni selek ni, jadi kita tak nak putuskan pandangan 40 ni sebagai pemutus dalam hal ini. Kerana masalah sabitan dalil itu yang tidak jelas, masih kabur dalam hal ini, menyebabkan kita tak boleh nak mutuskan bahawa jirang ialah 40 buah rumah, kiri kanan atas depan dan belakang, tidak boleh nak diputuskan kerana pun sabitan melalui riwayat Abu Ya'la dan Imam Tabarani ini tidak menepati dengan kriteria pendalilan dalam persoalan hukum ini. Walau bagaimanapun kita nak tengok apa benda ada dalam riwayat tadi. Iaitu kali ini tuan-tuan daripada Ka'ab ibn Malik radhiyallahu anhu, di mana telah datang seorang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang jiran zaman Nabi, dia pergi jumpa dengan Nabi. Dia pergi ngadu ke Nabi supaya menjadi hukum pas kiamat ni, supaya menjadi peringatan pengajaran pada kita pas kiamat ni. Cerita ni berlaku zaman Nabi, tapi ambil pengajaran berlaku. Benda ni ditinggalkan, diriwayat oleh sahabat sendiri yang ada tepi Nabi, dengar sendiri, tengok diri. Ya khabar kita bagaimana ada di zaman Nabi jiran tak pakai gawa ni ada. Bukannya zaman kita je jiran pala masuk air. Bukan zaman kita je jiran hok bola bukan zaman kita je. Jiran yang mana menyusahkan jiran dia, bukan zaman ni. Zaman Nabi ada dah mainan berlaku dah zaman Nabi. Masalah kenanya ke jiran bukan hari ni, masalah ni dari awal lagi telah berlaku di zaman Nabi. Penyelesaian dia dah ada dah di zaman Nabi. Amaran keras tu dah diberi sejak zaman Nabi lagi. Bahayanya bila kita menyakiti jiran dia. Jadi apa benda yang ada dalam hadis Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu ini, di mana kata beliau telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang lelaki. Dia mari faqala ya Rasulullah. Dia mari dia ngadu, dia kata wahai Rasulullah, saya ni duduk di kawasan orang gini-gini, Bani Fulan. Bani Fulan ni anak beranak sekian-sekian. Nabi tahu, Nabi beh pada tok wakil lagi dia. Dia tahu kawasan dia. Kalau khabar Bani Fulan duk mana, dak ayah gata tanya orang, dak ayah dia tahu dah kawasan mana. Ni Nabi cakna sangat dia dengan orang-orang yang berada di Madinah ni. Dia tahu di mana, kawasan mana, belah mana, cerak mana, dia tahu. Kata saya ni Rasulullah tinggal di kawasan anak beranak Fulan ibnu Fulan ni. Saya duduk situ.
Lalu hok paling teruk kali wak nanya ke saya ni, hok paling dekat kali berjiran dengan saya. Hok duk pi rumah saya, hok dekat kali hok tu wak nanya parok kali. Hok wak nyakit kali, menyusahkan kali, hok duk dekat kali dengan rumah saya. Hok duk jauh nu dak wak. Hok duk jauh nu molek. Hok duk jauh nu jumpa tak ada masalah. Ni habis hok duk tepi ni lah, hok paling kuat kali kok berona banyak masalah. Tepi kali lah Nabi hok ni nyakit sungguh lah, hok duk tepi rumah. Hok tu paling teruk kali. Apabila diadukan oleh jiran tadi tentang perangai wuduh ni, bagai pemimpin, bagai ketua orang Islam, Nabi kita buat apa? Bila ada aduan sedemikian, macam mana tindakan dia? Mana diadukan tentang orang ramai yang mana mereka ini, mereka merasa sepik dada, tak boleh nak napah mereka dengan kerana jiran yang paling dekat sekali dengan rumah mereka. Yang dibuat oleh Nabi SAW, ya, Nabi mengutuskan 3 orang. 3 orang Nabi kata supaya rata molek kabur. Mai atas seorang boleh jadi tak rata. Dia hantar ramai sikit, 3 orang. Jadi dihantar oleh Nabi SAW Sayyidina Abu Bakar. Dihantar juga Sayyidina Umar, Sayyidina Ali radhiyallahu anhum. Dihantar mereka pergi ke masjid. Itulah kita dalam Islam, kita tempat nak baiki, nak ejah ialah masjid. Kalau lah tak mari ke masjid nak ejah pas ke bila? Kalau hok tewing, kalau lah hok seliuk, kalau lah ada hok tak betul, pas ke bila kita nak ejah kalau tak mari masjid? Kalau tak mari ke masjid pas ke bila? Tu yang kita khutbah Jumaat kita panjang sikit kerana nak baiki mana-mana seliuk, mana-mana salah orang, mana-mana patuh, mana-mana tewing, payah boleh kita baiki hari Jumaat. Hari lain mu nak cari pun hari lain. Hari lain tak nampak muka. Dalam geruk ada semua, balas semua dalam geruk. Ada hidup semua, kita tengok hidup lagi apa ni? Duk balas tu beres boh. Nampak hidup tapi tak je nampak. Tu ya jadi masalah juga dalam geruk, jawab semua, balas semua. Lambat orang atur lalu dia. Balas hidup, tahu kawan tu napah lagi. Tapi tak aja jumpa. Tu yang orang buat mayan jemaah nak suruh jumpa geruk dak padang. Geruk dak erok. Nak ipung kita dak erok. Kita nak mayan jemaah juga fizikal ni. Mari jumpa, kenal mengenal, tengok, salam, jabat tangan. Sama kita ni boleh berkongsi ada apa-apa Kok geruk dak ada mana geruk ni, moga dak nampak dalam tu. Mari kau masjid ni. Jumpa kita, salam polok, luruh habis dosa, dari tangan kita, ambil faedah di masjid, dengar bacaan tu imam polok, ada peringatan polok, orang ngajar polok. Kadang-kadang ada amal makruf nahi munkar. Ajak kita payah rapatkan sok. Penuhkan sok. Gitu mu nak cari mana kalau mu dak mari masjid gitu. Tak ada rumah gitu mu nak cari gitu. Ada di rumah kata rapatkan sok, ada muat gitu. Rapat mana di rumah mu ke sok apa seorang bini mu je nak rapat ke mana? Ini ya. Yang kita kata apabila bercakap tentang masjid, besar peranan dia yang perlu dihidupkan kita orang Islam. Kalau tak boleh nak hidupkan masjid, malu ke diri kita. Itu dok marah hanya Israel nak punah masjid Aqsa. Marah sangat kita. Apa boikot, jangan dok makan makanan segera. Dok ambil polok kain getang polok tengah-tengah hari pas Jumaat, dok tepi jalan, dok laknat ke Israel, ke Amerika, bakar pula dia
Wak patung pulak pemimpin dia bakar. Pijak pulak. Tendang apa? Sejik diri mampu kerah. Dia duk marah orang mampu sejik Aqsa. Dah. Sejik diri dia mampu. Sejik Aqsa Israel mampu dia marah. Dah ya dah pelik juga dia ni. Dia nak apa pun dia benarnya kita. Mu nak apa pun dia benarnya kita tak tahu. Sejik hak jauh Aqsa di Palestin. Oh marah sangat mu. Bunyi kata Israel bom. Israel serang. Israel perutuh. Ya, marah sangat. Sejak kapan mu perutuh lama mana dah? Tak ada marah-marah pun. Tak ada mari jemaah boleh mari maya raya baru ning je. Nak nampak muka sikit. Jemaah pun luar kampung sokmu. Lari sokmu. Dak mari jemaah kampung. Ni kita kata keadaan duk marah hok jauh tu. Hok dekat lok mapuh gitu. Dak kena perangai gitu. Ubah hak. Dari baik kia. Dak leh perangai gitu. Mu marah hok Israel mu marah lah. Hok mu ni, hok kampung mu ni periduk lah. Ni macam ke mu nak periduk sangat sejik atas dunia nampak pada marah tu. Apa ada marah tu kok. Allahu akbar. Ngoh hari tu. Perlu titik tak duk akak pun spanduk pun. Kira mau marah kok kita kira kok acang. Oi, kalau ada sungguh Israel wasa lumak wasa. Tapi sejik tepi rumahnya lebih pada Israel lagi. Sejik tepi rumah yang mampu ke dia tak pergi. Lebih pada Yahudi lagi nyawa ke dia. Dah. Tak kenalah mainan gitu. Kita kata ini yang kadang perangai tu pelik dia. Kita duk memikir ya nak apa benda orang ni. Ya nak apa benda benarnya. Mu nak sejik hidup belaka lah. Bukan hak Aqsa tu saja hidup, hak kampung pun hidup juga lah. Jadi jangan kita double standard. Jadi dua pendirian yang berbeza. Hak jauh kita nak suruh hidup, hak tepi rumah nak suruh mampu. Mana sabar gitu, mikir gitu. Tak ada orang jenis waras boleh mikir gitu. Periduk hak kita ni kau. Allah duk marah kau hak jauh tu. Allahu akbar kita kata kau naik bah pergi pas ke Kuala Lumpur. Nak tanya nyatakan kemarahan kau. Hak perjuangan sabilillah hari ni. Mati gelah pun tak apa dah kita hari ni. Kerana sejik haram punya pasal. Kerana sejik Aqsa. Di masalah. Dia kata bila berlaku demikian. Bila kita kata sejik kita dianaktikan. Sejik kita ditinggalkan. Sejik kita ini dibiarkan sela-sela mampu. Dan keadaan kita kok. Oh, duk pakak ipong pitih, batuang, NGO, duk pakak rebang di Palestin apa nak suruh hidupnya Palestin tu, nak suruh hidupnya Masjid Aqsa tu. Ada sejik kapung, ya wak duk je rebang pun tak ada pekak kapung. Ya pakak duduk senyap gitu, duk nampak raya langsung kita ni. Allah, tak ada benda kata hari kebangsaan meriah sikit daripada hari raya Aidiladha kita kata. Ini satu fenomena Syiah yang sangat-sangat bertentangan dengan apa yang kita nak dalam agama kita ini. Jadi dia kata tuan-tuan Nabi SAW menghantar 3 orang, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mendatangi masjid. Kerana masjid ini kalau laung seorang ni jadi jiran tak dengar. Jadi mereka ni pakak melaung ala babi di pintu sejid tu. Mereka akak suara ala inna arba'ina daron ja. Mereka duduk di pintu-pintu sejid. Mereka laung ke jiran hok duduk luar. Dia kata apa ingat molek 40 buah rumah adalah jiran. Dia laung ni sahabat Nabi. Utusan khok Nabi atok untuk laungkan biar reti semua ni. Tu ingat molek Allah. Allah ni makna ingatlah. Kita kata hello. Kita kata makna nak peringat orang. Arab Allah. Allah. Ni kita hello. Ni kita nak ingatkan. Nak ingatkan, ingatlah.
bahawa 40 buah rumah ada jiran. Wala yadkhulu jannah, dak masuk syurga. Yang muda buat kerja siang malam, duk mayaan, duk baca Quran, duk zikir, duk qiyamul lail. Yang muda tebal-tebal sangat atau muat atau nak pergi mana? Nak pergi syurga ke mana? Jadi jangan mu ingat mudah. Ingatkan sudah dengan mayabang molek, baca Quran molek kau selamat dah mudah. Rupanya hubungan sesama manusia pun boleh menyekat juga daripada pergi syurga Allah Ta'ala. Iaitu kata Nabi, tidak masuk syurga orang yang menakutkan jirannya dengan perangai PA dia. Jadi jiran tak tenang semua. Perangai PA dia tu pelik semua dia. Nyawa ke dia kawan tu tidak tenang. Oh, ni ada masalah dia pula. Ada masalah dia pula. Jadi memang pasal menyebabkan jadi jiran tak tenang. Betul? Tahu saja. Tak, perangai pasal nyawa hari benda pelik-pelik semua. Baru ni pasang CCTV ngadak ke bilik tidur kita. Dia nak skodeng dia tak tahu. Dia kata nak cari orang curi ke nak tengok kita. Tahu. Oh, nak apa ala kepada tikar rumah kita. Tu larang kejap tu main derong polok. Tahu. Main derong polok naik ke atas apa duk main ke atas. Dia duk perhati apa benda tak tahu. Bawah tu ada kamar kan benda ada. Dia duk main derong polok. Dah larang kejap tu. Bawa polok jenis PSL lain polok. Yang menyebabkan kita jadi tak tenang. Jadi tak tenang. Nyebabkannya bakar musim-musim panas ya bakar. Rupuk kering belaka tak narak apa mari tahu rumah kita. Nak cerita dak wani kita. Jiran kini jadi susah dia kata. Dia dak mari bakar siapa. Narak ke rupuk hak ada. Masuk tak rumah orang. Kita tidur bahaya. Air ada semua 4 beldi sipang. Lebih pada bomba lagi kita. Sipang air semua tepi pagar. Takut narak. Mari. Nak kata ada ni hak jenis WhatsApp tak tahu nak kata. Jenis menakutkan orang. Menyebabkan jiran menjadi tidak tenang dengan kehidupan dia. Kakak-kakak lambat lepas. Kakak-kakak lambat lepas tak boleh langsung ada luar tu. Pakai hilang. Apa benda saja. Asal ada luar hilang. Ni susah kok ni. Jadi tak tahan barang kita tu jadi orang minat sangat. Apa benda ada tuku hilang tuku. Kalau kita kata ada tangga hilang tangga. Ni dia jadi orang gini. Tak masuk surga Nabi kata gini. Yang menakutkan jirannya dengan kerana dah perangai pelik-pelik. Yang mana berhenti-berhenti dah kita kalau ada hak gini. Orang kita dengar berlaku dah malam ni. Ada faedah. Kita buat nyusah ke jiran kita. Kawan tu dah 3 kali dah khabar kata imam. Amba ni kalau dah kerana beli rumah ni hutang. Dia amba cari dah larak dah. Amba jual rumah dah kerana hutang banyak lagi nak bayar dah lepas. Tu yang duduk juga ni. Wak pekok badak je ni. Kalau dok amba lari dulu lagi. Dok duduk tepi ni. Itu sampai 3 kali dah khabar kata imam. Gitu nak kata jangan wi sampai tahap tu lah kita. Kena masing-masing baiki jangan wi jadi kena hok dok molek kena pada jiran kita. Moga apa benda kita baca malam ni sikit sebanyak bolehlah untuk ambil faedah. Itu saja, kita jumpa lagi minggu depan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin.